Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, surat 62 baris 3 daripada bawah. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia akan sekalian yang banyak taubat. Jadi sama perbahasan berkenaan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat itu adalah salah satu daripada sifat yang mahmudah, sifat yang baik, sifat yang dipuji oleh syarak. Tanpa taubat maka seseorang itu akan bergelumang dalam dosa besar ataupun dosa kecil, dan seseorang itu akan terjerumus dengan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Jadi taubat itu wajib ke atas setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan, merdeka ataupun sahaya. Kalau seseorang itu buat dosa walaupun dosa kecil sekalipun, maka dia buat mari dalil daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Itu surah Al-Baqarah ayat 222. Surah Al-Baqarah ayat 222 itu ayat berkaitan dengan haid lah. Ayat berkaitan dengan darah haid. Artinya, arti firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala kasih ia, ya Allah akan sekalian yang banyak taubat. At-tawwabin. Kalau taibun dalam bahasa Arab, kalau taibun itu maksudnya orang yang bertaubat. Satu. Kalau at-tawwab ialah orang yang banyak bertaubat. Nama nampak macam sama tapi beza. Kalau orang sebut taibuna ilallah, orang yang bertaubat pada Allah. Kalau at-tawwabuna ilallah, orang yang banyak bertaubat pada Allah. Itu beza kalau dalam bahasa Arab lah. Kemudian kata dia, dan firmannya, firman Allah Ta'ala, ni surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, dan taubatlah oleh kamu. Wa tubu, itu suruhan. Dalam kaedah usul fiqh, kalau al-aslu fil amri al-wujub, asal pada suruhan itu ialah wajib.
melainkan ada dalil lain. Jadi tidak ada dalil lain yang menunjukkan taubat itu sunat, tidak. Taubat itu wajib ke atas orang yang telah melakukan dosa. Adapun taubat Nabi sallallahu alaihi wasallam, taubat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebab dia buat dosa, tapi meminta ampun kepada umat dia. Dia kata, taubatlah oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian kamu, sekalian yang beriman. Jadi taubat orang yang beriman ialah berbeza-beza. Kalau seseorang itu tidak sembahyang, maka taubat dia wajib qada sembahyang. Kalau seseorang itu tidak berpuasa, maka seseorang itu taubat dia ialah wajib qada puasa. Jadi bukannya taubat itu dengan astaghfirullah selesai masalah. Itu tak betul. Ataupun orang tersebut dia tu kafir, maka dia punya taubat dia ialah syahadah, masuk Islam lah. Ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia pun masuk Islam. Tu taubat dia. Jadi adakah dia perlu mengqada semua sembahyang? Tidak perlu. Tidak perlu dia mengqada semua sembahyang kerana nak meringankan beban dia untuk masuk Islam. Takut dia jadi takut masuk Islam pula bila kalau Allah Ta'ala suruh dia qada juga. Jadi syarak memberikan keringanan kepada orang kafir asli. Adapun orang yang murtad, hak tu wajib qada semula kalau dia masuk Islam. Sebab apa wajib qada semula? Kerana litaghlidhi alaihim, untuk memberatkan kepada mereka. Siapa suruh keluar Islam? Sendiri buat, sendiri tanggung. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tu rawahu Ibnu Majah an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Ibnu Majah daripada Ibnu Mas'ud. Dia kata at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang taubat daripada dosa. Dosa apa? Dosa kecil, dosa besar, umumlah. Dosa kecil, dosa besar tu nisbah kepada ulama fiqh nak bahagikan kita ni fasik ataupun tidak. Adapun hakikat di sisi Allah Ta'ala tu solaka. Bukan bermakna kalau dia kecil, dosa kecil, maka kita pun memandang hina pada dia ataupun memandang rendah pada dia. Tak boleh. Seorang yang buat dosa kecil kemudian dia pandang remeh dosa kecil itu, maka jadi dosa besar. Apatah lagi kalau buat satu dosa besar, memang fasik lah. Ataupun dia buat dosa kecil secara berterusan, maka juga fasik. Kalau dia buat sekali, tidak fasik lagi, dosa kecil. Kemudian dia kata, orang yang taubat daripada dosa itu seperti mereka yang tiada berdosa, seperti mereka yang tidak berdosa. Maksud mereka yang tidak berdosa tu ialah mereka yang tak pernah buat dosa. Kalau Allah Ta'ala terima taubat dia, kalau Allah Ta'ala terima taubat dia, maka dia tu akan seperti orang tak berdosa. Nanti dibaca kitab depan Allah Ta'ala pun, kitab amalan dia tu tak ada dosa tu, semuanya amalan soleh saja. Kalau Allah terima lah. Kalau Allah Ta'ala tidak terima, maka sebaliknya berlaku, iaitu Allah Ta'ala tidak mengampunkan dia dan akan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau orang tu bertaubat, kena bersungguh-sungguh mengharapkan Allah Ta'ala terima. Kerana setiap taubat dan amalan kita belum tentu diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam tasawuf dia panggil ada ar-raja, mengharapkan bahawasanya Allah Ta'ala menerima ibadat kita. Dalam masa yang sama kena ada al-khawf, iaitu takut. Takut kalau tak diterima amalan tersebut, maka kita pun tidak akan berlaku ria. Tidak akan berasa nak ria, tidak berasa nak sombong ke orang, ku amal lebih bagus. Sebab apa? Raja dengan khauf, takut dengan harap tu dua-dua pergi sekali. Mengharapkan Allah Ta'ala terima amalan dia, dalam masa yang sama takut dia tu tak diterima amalan dia. Jadi dia tak ada apa,
tak ada masa nak riak. Tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dia kata, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fi yawmin mi'ata marrah. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hei yang mana-mana manusia. Mana-mana manusia ni mana? Wahai sekalian manusia lah. Siapa-siapa tak tertentu lah, asalkan dia itu manusia. Jadi manusia bila kata ya ayyuhan nas, manusia ni termasuk kafir, termasuk Islam. Jadi suruh sekali bertaubat tu, orang kafir taubat dia cara dia syahadah, orang Islam taubat dia dengan cara membuat apa yang ditinggal, mengembalikan hak apa orang yang diambil. Tu taubat orang Islam. Maka dia kata, wahai manusia, taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala. Dia taubat ni asal bahasa Arab makna raja'a, kembali. Sebab asal pada manusia itu ialah suci daripada dosa. Bila kita buat dosa, maka kita kena kembali kepada Allah. Kembali mana? Kembali pada asal, iaitu kita tidak berdosa. Tu kembali dia. Maka bahawasanya aku taubat kepadanya, kepada Allah. Nabi SAW cerita, aku ni bertaubat pada Allah ni satu hari 100 kali. Tu Nabi 100 kali taubat dengan Allah Ta'ala. Tapi taubat tu bukan sebab Nabi buat dosa. Tapi taubat tu pertama pertama dia nak minta ampun pada Allah terhadap dosa umat dia. Yang keduanya nak mengajar umat, kata suruh untuk taubat tiap-tiap hari. Kalau tak ada kelakuan ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi tak tahu umat ni kena taubat ke tak. Orang pun takkan tahu taubat ni perlu ke, sebab tidak ada contoh daripada Nabi. Jadi bila ada contoh daripada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam taubat 100 kali sehari, mana kena taubatlah kita ni. Ada dosa ke tak ada dosa ke, taubat siap-siap. Tu sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat bukannya astaghfirullah semata-mata. Kalau astaghfirullah lah hati kelain tak jadi juga. Kalau astaghfirullah dalam keadaan memang betul dia minta ampun pada Allah dan menyesal, kira taubatlah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Ta'ala yang maha mulia lagi yang maha besar menerima ya Allah akan taubat hamba selama belum sampai ruh hamba kepada halqum hamba, nak mati lah. Dua saja waktu yang mana kalau dia taubat tak diterima, iaitu apabila ruh dia sampai ke halqum nak mati, dan yang keduanya apabila terbit matahari belah barat. Maka kedua-dua tu tidak akan diterima taubat dia lagi, walaupun dia bertaubat. Kalau dia masuk Islam pun tidak diterima Islam dia lagi, walaupun dia masuk Islam, dia nak masuk Islam. Dua ni sahaja. Kemudian dia kata, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis saja ni, hadis riwayat Imam Muslim, man taba qabla an tatla'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa taubat ia barang siapa sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya matahari, iaitu barat. Tempat lenyap ni tempat turun lah. Terbenam matahari belah barat, terbit matahari belah timur. Masing-masing esok tengok kat luar rumah. Kalau terbit matahari tu timur lah tu. Yang turun matahari tu barat. Dan masing-masing kiblat masing-masing, negara masing-masing lain-lain lah kiblat dia. Sebab kiblat kita ni adalah Mekah.
Kiblat yang pertama tu Masjidil Aqsa. Kiblat yang kedua Mekah sampai kiamat. Tak tukar dah. Mana tahu tiba-tiba tukar besut. Tak ada. Sampai ke mati tak ada lah tukar. Mekah saja sampai bila-bila. Jadi kita bukan sembah Mekah, kita sembah Allah Ta'ala menghadap sana kerana itu penyatuan umat Islam. Semua menghadap ke satu arah yang sama. Bukannya kita menyembah Kaabah tu. Kita bukan menyembah Kaabah, kita menurut perintah Allah yang suruh menghadap Kaabah. Begitu. Dua benda yang berbeza, sujud kepada Kaabah dengan sujud pada Allah yang suruh sujud di Kaabah. Lain dah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat pada lurah ni bahasa ataupun logat lah dia kata. Logat, pada logat bahasa sini bahasa Arab. Dalam kitab-kitab agama kalau sebut dari sudut bahasa Arab lah, bukan bahasa Melayu. Taubat ni dari sudut bahasa Arabnya maknanya kembali dan pulang. Kembali, rujuk semula. Raja'a, kembali. Tu kembali pada mana kita ni? Kembali daripada tercemar kepada suci balik. Sebab asal manusia tidak ada dosa. Asal manusia tu suci, fitrah. Lepas tu ada nama zakat fitrah. Zakat untuk menyucikan harta. Itu kalau zakat fitrah kan. Zakat fitrah, zakat untuk menyucikan badan. Zakat untuk menyucikan harta, zakat harta lah. Ini zakat fitrah tu zakat untuk menyucikan kita sendiri. Sebab tu setahun sekali ya bayar. Bulan Ramadan ni nak mari dah ni, 2-3 bulan lagi, sekejap je. Jam celak Ramadan dah habis. Baru rasa Ramadan semalam, tiba-tiba Ramadan dah. Sebab dia duduk berasa, sebab dia duduk ada di awal tahun tu, berasa awal. Dulu bulan 12, bulan 11 rasa lambat. Mari awal tahun ni Allah Ramadan dah. Masuk dah tu, lagi 2 bulan lagi Ramadan. Itu raya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan pada syarak, taubat pada syarak ni agama lah. Dari sudut syarak pula ialah barang yang berhimpun padanya pada barang 3 rukun. 3 rukun. Bila kata rukun, tak ada salah satu ni tak dipanggil taubat. Tu maksud rukun. Baca rukun sembahyang lah. Rukun sembahyang pandangan mu'tamad 13. Maksudnya kalau tak ada salah satu tidak sah. Sebab apa tidak sah? Sebab tidak dipanggil sembahyang. Ada yang kedua, syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ni kalau contoh dia buat rukun habis dah 13, maknanya sembahyang tu ada, tapi tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab benda luaran dia tak cukup syarat. Syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang berada di luar sembahyang. Rukun sembahyang berada dalam sembahyang. Jadi taubat ni pun sama juga. Rukun taubat maknanya kalau tak ada salah satu 3 ni, tak kira taubat, tak dipanggil sebagai taubat. Lepas tu panggil apa? Tak panggil apa. Tak bertaubat lagi. Tu apa tu? Pertama, menyesal atas mengerjakan maksiat. Menyesal bila? Sekarang. Menyesal tu waktu sekarang lah. Tengah-tengah buat tu Allah tak jadi. Buat apa tak jadi? Takut dosa, menyesal. Ataupun dia dah buat dah, kemudian menyesal. Tadi yang tak buat lagi tu, mana tak berdosa lagi lah kalau tak ada niat. Ni dah buat dah, menyesal. Biasanya manusia ni menyesal bila dah buat. Tak buat pun menyesal juga Manusia ni kalau tak buat pun menyesal, buat pun menyesal. Allah lah, kalau tahu kau keluar. Kalau tahu kau buat dah. Kalau tahu memang tak tahulah. Kalau tahu tu buat dah, memang tak tahu lah. Kalau tahu senang lah kita ni. Ada panca indera yang ke-6, 6 sense. Tahu benda akan datang. Selesai masalah kita ni.
Ini kena menyesal. Makna kalau dia tu astaghfirullah, astaghfirullah, tak ada sifat menyesal dalam diri, dia tak bagi taubat. Menyesal ni tak semesti menangis. Menyesal ni dalam hati berasa dia tu buat salah. Menyesal. Lain kali aku tak mau buat dah, menyesal dah, tak mau dah buat. Menyesal. Okey. Tapi menyesal tu kerana Allah Ta'ala. Kalau menyesal tu sebab tak dapat pitih, tak jadi. Allah lah, menyesal aku pergi curi lah. Kalau tak curi kan dapat 5,000 semalam. Jadi dia menyesal tu sebab tak dapat duit 5,000. Tak kena. Dia kena menyesal kerana Allah Ta'ala, bukan menyesal kerana dunia. Menyesal buat semalam. Kalau aku tak buat malam kan, tak kena rotan hari ni dengan mak aku. Contoh. Jadi dia menyesal tu sebab takut rotan. Bukan menyesal tu kerana Allah Ta'ala. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal. Tak sah taubat. Tinggal dah tapi tak ada sifat menyesal, tak ada. Maka tidak sah. Tidak sah maksudnya tak taubat. Itu ya. Bila tak taubat, tak ampun dosa. Bila tak ampun dosa, nanti di akhirat kalau Allah tak ampun, masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Ataupun menyesal ia seorang tiada kerana Allah, seperti menyesal ia seorang kerana bala yang turun atas seorang disebabkan maksiat itu. Contoh, dia pergi zina wal'iyadzubillah, tiba-tiba dapat penyakit prostat. Jadi dia pun menyesal, Allah lah, kalau aku tak berzina tak ada dah prostat ni. Dia menyesal bukan kerana Allah, menyesal kerana penyakit. Tu tak dapat. Tu tidak sah taubat dia. Sebab dia takut, dia menyesal tu dengan sebab selain Allah Ta'ala. Dengan makna kalau prostat tu hilang wal'iyadzubillah, maka dia pun terus maksiat lagi. Jadi itu bukan taubat. Taubat mesti kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan akan maksiat yang taubat ia seorang daripada orang tersebut. Okey, menyesal ni benda yang dahulu. Yang kedua ni meninggal ni benda sekarang. Terbalik Menyesal tadi tu benda yang telah lalu, kita dah buat, kita menyesal sekarang. Dan sekarang ni kita tinggal ni maksud dia ialah kita pantang diri daripada melaksanakan maksiat. Itu maksud meninggalkan. Bukan makna kita buat tinggal. Bukan tu. Buat separuh jalan maksiat, kita pun tinggal. Taubat dah tu. Dah tu bukan taubat. Tu tinggal lain tu. Tu buat kerja separuh jalan, tu bukan taubat. Ini meninggalkan maksiat yang dia bertaubat tu maksudnya dia pantang diri daripada buat maksiat. Tak sentuh langsung, bukan sentuh kemudian tinggal. Kita makan nasi paruh, tinggal separuh. Tu tinggal. Tu bukan pantang. Pantang ni tak makan nasi terus. Pantang maksiat maksudnya tak sentuh langsung walaupun sikit maksiat tu. Dia kena ada sifat begitu. Yang kedua, dia tak mau buat dah, lepas benda ni tak mau buat dah. Tadi menyesal dah. Bila menyesal, yang kedua tak mau buat dah. Bila tak mau buat dah, dia tak sentuh. Dia tak sentuh. Kemudian, dan yang ketiganya, mencita-cita atas ketiadaan kembali ia seorang kepada umpama maksiat yang taubat ia seorang daripada maksiat itu. Yang ketiga ni masa depan. Yang menyesal tadi masa lampau, meninggalkan maksiat sekarang. Menyesal tu pula mencita-cita tu, berazam tu pula akan datang. Sekarang ni dia menyesal, dia pernah berzina wal'iyadzubillah. Kemudian sekarang ni dia tak mahu dah buat berzina, dan akan datang dia berazam tak akan sentuh dah zina sampai sudah. Tak akan sentuh dah, tak mahu dah. Tak mahu tu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala, bukan kerana penyakit dan sebagainya, bukan kerana COVID-19. Ni nak curi, tak jadi curi apa? COVID-19, takut virus. Tak jadi. Tu bukan taubat. Tu
Ni kata nak mari balik tak tahu. Dah pakai pelitup muka dia duk main dah. Pelitup muka masjid surau yang pertama kena. Tu yang pelik. 1000 ajaib. Bukan kat mall ke apa ke. Ni yang pertama kali. Padahal masjid surau kan ada orang kan. Jumaat ada orang. Muju wajib Jumaat tu. Kalau sunat ada juga. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka tiada sah taubat mereka yang tiada mencita-cita, tiada berazam atas ketiadaan kembali kepada umpama maksiatnya itu. Kalau dia tidak ada azam untuk meninggalkan maksiat yang dia pernah buat, itu tidak dikira taubat juga. Kalau menyesal dah, sekarang tak buat maksiat tu, tapi tidak ada keazaman untuk tidak mengulangi semula maksiat tadi, juga tak dipanggil taubat. Ini 3 ni lah rukun taubat. Jadi bila seseorang taubat, kena ada 3 benda ni. Lepas tu tiap malam sebelum tidur tu, kita muhasabah balik. Start bangun subuh sampai sekarang ni, aku buat dosa apa dengan orang. Kalau buat dosa dengan orang, kita minta ampun ke dia. Buat dosa dengan Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tak berasa dosa, minta ampun juga. Sebab apa? Sebab jahil terhadap dosa dia. Berasa dia tu tak ada dosa. Ini hak ni 3 ni. Jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu. Kalau tak ada sakut paut dengan tinggal hak fardu lah, mayang ke, puasa ke, zakat ke. Kalau ada kaitan dengan fardu, kena tambah satu lagi lah, kena qada. Baru dia bagi taubat. Kalau 3 ni ada, qada tak ada, tak jadi. Tak dikira taubat. Zakat 40 tahun tak pernah bayar, maka lepas dia buat yang ketiga ni, yang keempat dia kena bayar semula. Bayar zakat yang 40 tahun dia tak bayar tu. Allah, zakat setahun RM7 ya, kali 40 berapa? Kali 40 kali neri 70 280 lebih kurang. Tu tak ke 2800. 2800 RM7 kali 40 hari, 280. Tu 280 tu zakat fitrah. Kalau zakat harta pula, kira sendirilah pula nisab tu. Setiap tahun 2.5%. Kalau dia tu tinggal sembahyang, tinggal puasa pula, di samping kena qada, dia kena bayar fidyah pula. Fidyah tu pula. Fidyah tu kalau dia tak ganti ataupun dia tak bayar pada tahun tersebut, tahun depan gandalah dia punya fidyah tu. Atas pandangan mu'tamad. Jadi kalau Ramadan minggu lepas, Ramadan tahun ni lah, Ramadan tahun ni dia tinggal 5 hari contohnya. Jadi dia pun tak qada sampai sekarang. Nanti nak Ramadan akan datang, kalau tak qada juga, nanti selepas Ramadan tahun depan tu, dia kena qada 5 hari ni serta fidyah. 1 hari 1 cupok, ataupun yang tepatnya 700 gram lebih kurang lah. Dia 600 point sekian-sekian gram, tapi kita ambil 700, nak cerita. 700 gram beras, berapa ringgit? Dia pun bayar untuk 5 hari. Kalau bayar dah untuk 5 hari, dia tak qada pula sampai tahun depan, maka dia wajib juga qada 5 hari. Dan fidyah yang dia bagi tadi tidak sah, ganda 2 kali pula. Jadi bayar itu berlaku ketika selepas selesai qada 5 hari. Kalau dia tak qada pas sudah, bayar dulu. Bayar tadi tu kira lara, tak ada sia-sia. Dia kena bayar pula selepas dia betul-betul dah qada nanti. Sebab tu kalau kena qada dulu baru bayar. Kalau bayar dulu kemudian qada, tak qada pas sudah. Jadi sia-sia bayar tu, tahun depan kena bayar lagi. Itu 5 hari untuk 1 tahun lah. Untuk tahun macam tu tahun ni. 2 tahun tak qada 5 hari tadi, maka apa nama tu, 2 kali gandaan bayaran 5 hari. Jadi 10 jupok lah pula.
Tahun depan tak qada lagi 5 hari, 3 kali, jadi 15 cupok. Tahun depan tak qada lagi 5 hari, 4 cupok pula sehari. Begitulah sampai dia qada semua. Punya susah nak qada. Tinggal puasa reti, qada tak reti, pelik. Ada orang pernah tanya soalan WhatsApp. Dia suruh kira video pak dia tak pernah puasa sejak balik. Sejak balik tu tak pernah puasa sampai mati. Dia suruh kira video. Kira udah. Kalau ambil pandangan muktamad, puluh ribu kena bayar. Puluh ribu kena bayar. 30 hari itu baru setahun tu. Kalau daripada sejak balik, contoh ambil balik 15, apa umur 15, kawan tu meninggal umur 60, berapa selang tu? 60 tolak 15, lebih kurang 45 tahun. Jadi 30 hari Ramadan waktu umur 50 tahun tu kali 45, tu baru 1 tahun. Waktu dia umur 16, 17, 18, 19 sampai 60, kira sendiri, ambil kalkulator. Kira-kira ada puluh ribu. Tu atas pandangan muktamad lah. Kalau atas pandangan yang bukan muktamad, tak payah ganda. Tak payah ganda ni murah sikit. Murah pun ribu jugalah. Tapi tak sampai 10,000. Tu kalau tu pak dia tak puasa. Kalau orang mati, kalau orang mati tersebut, dia mati dalam keadaan dia tu sebenarnya boleh qada, kemudian tak qada, lepas tu mati, maka ahli waris kena ambil harta pak dia itu untuk bayar fidyah tu sebelum difaraidkan. Hak tu wajib lah. Kalau dia faraid sia-sia, dia tak bayar hak yang puasa fidyah ni, harta pak dia tu tidak sah faraid tu. Kena bincang, kena rombak semula. Jadi semua hutang Allah Ta'ala kena bayar dulu sebelum buat faraid. Bukan faraid lalu tak mentang pak dia harta 1 juta contohnya, kena bayar dulu. Hak Allah Ta'ala ada dah kena bayar, fidyah tu. Hutang orang ada ke tak, kena bayar dulu. Tolak habis semua, barulah sisa tu faraid. Kalau faraid sia-sia, tidak sah. Jadi ahli waris lah yang kena bayar. Ahli waris yang kena bayar hasil duit pak dia. Harta tinggalan yang ada lah daripada pak dia tu, dia kena guna untuk bayar fidyah. Bayar fidyah boleh, tolong ganti puasa pun boleh. Tapi ganti puasa tu nisbah puasa fidyah kena juga. Fidyah tu sebab lompat tahun kan. Kalau kita kata 45 tahun tak puasa, 45 kali 30 hari berapa? Tak tahu berapa ribu tu. Berapa ribu hari tu. Jadi kalau contoh adik-beradik ada 10 orang, masing-masing bahagi-bahagi. Contoh masing-masing puasa setiap orang tu lebih kurang 200 hari. Contohlah 200 hari macam banyak pula. Betul tak 200 hari? Kat 200 hari kali 10 orang 2,000 hari. Tu baru 2,000. Kawan tu tinggal sejak daripada balik 15 tahun sampai umur 60, 45 tahun. Kali sendirilah 45 kali 30 tu dapat apa? Jadi waris pun setuju, okeylah puasa. Tapi fidyah tu yang lompat tu pun kena juga. Itu kalau dia nak puasa. Kalau dia tak mau puasa, boleh juga dengan bayar, tapi bayar 2 kali ganda. Pertama untuk ganti puasa, yang kedua sebab lompat tahun. 2 kali 2 kali ganti. Boleh berlaku itu dalam puasa sahaja. Adapun sembahyang, pandangan mu'tamad tidak ada fidyah yang perlu diganti. Pandangan dhaif saja ada. Pandangan mazhab Hanafi kata juga boleh dengan fidyah. Tu habis. Kemudian kata musannif, tapi kalau dia itu mati tanpa ada hari yang boleh dia sempat qada, hak tu tak payah fidyah. Hak tu tak payah fidyah, tak payah qada. Sebab dia kalau hidup pun tak sempat qada sebab sakit seumur. Contohlah lepas daripada Ramadan tu 1 Syawal sakit yang tak nak puasa,
Memang tak boleh puasa pun satu Syawal tu. 2 Syawal sakit juga, 3 Syawal sakit juga, 4 Syawal sakit juga. Tak mungkin untuk dia buat puasa, lepas tu mati. Hak ni tak payah apa-apa sebab dia memang tak mampu. Hak yang kena bayar ni, orang ni mampu qada, dia tak qada, lepas tu mati. Tu kena bayar. Itulah sebuah sedikit pengalaman jawab video orang. Ribu ringgit. Tu kalau kita tukar duit ringgit lah. Kalau asalnya kena beri berah. Berah lah berguni-guni je. Berapa tan tak tahu, berapa ribu kilo atau berah nak kena beri. Tu Salur ke pujuk zakat lah. Pujuk zakat boleh. Pujuk zakat senang. Tak payah tanya ustaz, tanya pujuk zakat. Tolong kira video. Dia kira kurang-kurang kena bayar. Habis. Bayar ke pujuk zakat lah ni. Kalau tak erti cari fakir miskin. Macam zakat harta sama juga. Kita tak bayar 10 tahun dah zakat harta. Bagi tahu dia kira tu. Atau kalau kita nak buat sendiri, nak bayar ke fakir miskin sendiri, tanyalah ustaz mana-mana, dia tahu Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, mana dia hilang dah. Okey, fardu. Dan tiada bergantung dengan manusia. Kalaulah benda yang dia buat jahat tu tak ada kaitan dengan manusia, dia pergi curi ke. Kalau dia curi barang, contohnya curi motor, maka dia kena bagi balik motor tu. Bagi balik motor tu. Dah motor pun hilang mana tak tahu, kena ganti nilai motor tu. Motor tu 10,000, kena bagi balik 10,000 kepada orang yang dicuri tu. Jenuh. Ataupun orang tu telah mati, kena beri kepada waris dia 10,000 tu. Ataupun aku tak tahulah siapa yang aku curi. Aku curi kat Johor, aku duduk Terengganu, tak tahu dah kawan tu pergi mana. Maka 10,000 tadi kita sedekah niat pahala ke dia. Tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Tak ada duit fi zimmah. Tanggungan diri dia sampai dia mampu. Sampai dia mampu dia kena bayar. Kalau tak mampu sampai mati, jawab ke akhirat lah. Tu ya. Minta halal ke dia yang curi tu. Siapa suruh mencuri? Sama jugalah kalau kita mengumpat orang, kita wajib minta maaf pada dia. Kalau dia tak maaf, pas sudah. Kita pun niat sedekah kepada dia, moga-moga nanti di akhirat dia maaf kita. Lepas tu selesai sendiri ke akhirat nanti. Tu ya. Kalau dia tak ampun, lepas tu kita kena minta maaf tu, minta maaf setulus ikhlas apa yang kita mengumpat tu, baru dia maaf. Kalau dia tak maaf, tadi tu lah, kita minta maaf banyak kali. Di samping itu kita sedekah niat pahala ke dia, mudah-mudahan ke akhirat dia tengok pahala tu, dia maaf kita. Tu ya. Siapa suruh buat jahat? Adapun jika ada dosanya, dosa seorang itu meninggalkan umpama sembahyang fardu, maka wajib pula atas seorang mengqada segala fardu yang luput itu. Wajib qada. Dah 50 tahun tak sembahyang, 50 tahun kali berapa? 50 tahun kali 365 hari. Dapat jawapan tu kali pula 5 waktu. Berapa ratus ribu semayang kena qada. Macam mana? Tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain, tu jalan dia. Dah kalau qada tak ada qada, mati lagi mana? Kalau tak ada qada mati tapi ada azam nak qada, Allah Taala ampun. Tu ya. Tak ada nak qada, mati dah. Macam mana? Bukannya kita yang kontrol mati tu. Tu serah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Gitu ya. Dan jika ada maksiat itu bergantung, sama jugalah puasa. Puasa pun sama. Apa lagi yang wajib? Zakat tu je lah wajib. Wajib sikit je. Hak tu pun tak mampu nak buat. Hak yang peliknya ialah mayang tak terawih laju. Hak tu pelik kali. Mayang lo malam. Mari Ramadan tiba-tiba dia jadi Ultraman. Dalam bab tarawih. Mari 20 rakaat. Padahal isyak tak mai.
Tercakap buat jumpa. Tak jumpa tak apa. Lagi teruk yang dia tak sembahyang, maya raya dia mai. Tu lagi. Maya raya setahun sekali dengan sampai-sampai tu. Tak pernah nampak masjid tu. Tengok ada lah kawan tu. Maya raya. Tapi tak pernah sembahyang fardu. Allah, teruk tu. Dah kalau semayang, dia tak semayang fardu, dia tak qada fardu, dia buat semayang sunat, sah ke tak? Pandangan mu'tamad tidak sah. Pandangan mu'tamad tidak sah, wajib dia qada dulu sembahyang fardu. Kena tinggal? Kena qada penting. Dia sunat 70 rakaat sunat samaan dengan 1 rakaat fardu. Agak-agak pilih mana? 70 rakaat sunat, balik ni pergi buat 70 rakaat sunat, baca hak rukun je. Tengok berapa minit. Dengan buat 1 rakaat hak rukun saja, berapa saat? Tu ya. Kenapa kita pilih hak sunat, tak pilih hak wajib qada tu? Wajib qada tu lagi banyak pahala daripada sunat tu. Tu pelik. Dia macam kalau terbiasa dia buat sunat. Terbiasa guna tak buat wajib tu. Tu tak boleh belah. Terbiasa buat sunat, terbiasa tinggal wajib. Allahu Akbar. Tu pandangan mu'tamad lah. Pandangan kedua kata boleh ikut sembahyang sunat, tapi makruh. Terbiasa. Terbiasa buat sunat, tertinggal biasa habis wajib. Tu lek. Allah lah. Jadi ada orang macam tu. Dia sembahyang sunat laju, pelik tu. Hak Ramadan lah tu, tarawih 20 rakaat dia cari. Dia tak mau hak 8, 20. Tu. Aduh. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan jika maksiat itu bergantung dengan manusia seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan memulangkan ia seorang akan harta itu. Wajiblah ganti motor balik, atau ganti harta tu, yakni nilai dia. Motor tu berapa ringgit sekarang ni? 15,000. 15,000 lah bayar. Tak ada duit dah. Tak ada duit, tak ada motor dah. Kepada empunya harta itu, ataupun minta halal ia seorang daripada orang itu dengan tafsir, dengan terperinci pada mazhab kita Syafi'i. Kita minta halal, biasa minta halal tu kat mana ni? Ngumpat lah. Minta maaf lah, malah saya ni kita gerang kat orang lain, kita pergi ngumpat demo. Kita kata demo ni bengong. Minta maaf banyak. Cakap gitu. Hak tu tafsir tu terperinci. Boleh buat aku tu. Kalau tak boleh buat itu, tak payah ngumpat orang, habis cerita. Hak ni tak boleh buat itu, ngumpat orang boleh pula. Tu hebat. Hak tu kata tadi, maya sunat laju, maya wajib tak laju. Pelik aku. Kau nak terbalik dia gitu. Jadi kalau dia pandai-pandai ngumpat, pandai-pandai lah minta maaf diri. Cuma hak kita tu nak bagi halal. Minta halal ni mana boleh lebih kurang. Minta halal benda apa yang kita buat. Al-mustami'u kal mutakallim. Orang yang mendengar umpatan orang seperti orang yang mengumpat juga. Lepas tu lah orang kena lari habis cerita. Dengar orang mengumpat keluar. Dia mengiyakan benda orang yang umpat. Benda yang umpat tu, ngumpat yang haram lah, ngumpat halal ada juga. Sekali dia sebut dah dulu rasanya. Sebut dah dulu dalam bab berkata-kata tu. Ngumpat yang halal tu tak ada apalah. Ni mengumpat yang haram ni. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.